Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel YouTube Hasyim Asyari. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengklik video ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, dan dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya tentunya. Ya teman-teman semua, kali ini kita akan mereaksi sebuah video. Nah, seperti apa tanggapan kalian? Nanti silahkan komen di kolom komentar. Nah, kali ini ada sebuah tanggapan dari beberapa netizen atau YouTuber dari luar negeri seperti Malaysia, dan juga ada ini dari eh, Rusia ya, dari Rusia ini ada juga bukan dari Rusia, tapi pengakuan jujur guru dan dosen bahasa Melayu di luar negeri. Nah, seperti apa sih videonya? Tentunya nanti di sini akan banyak yang harus kita simak ya kan, harus kita simak dengan baik. Nah, di sini akan disampaikan seperti apa pengakuan-pengakuan dari beliau. Mari kita tonton bersama. Jangan lupa like, comment, and subscribe tentunya ya. Oke, langsung saja ke videonya. Wah, tiba-tiba kita nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Ini satu perkara yang begitu baik. Saya setuju. Tetapi di sini saya tak nak bercakap kenapa bahasa Melayu layak jadi bahasa ASEAN. Tetapi kenapa? Saya nak bercakap tentang adakah kita sudah bersedia untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sendiri pun tahu berapa ramai rakyat kita yang tak boleh bercakap dalam bahasa kebangsaan. Kita sendiri pun tahu sekarang ni banyak kondominium, banyak nama jalan, banyak nama pusat membeli belah suara dalam bahasa Inggeris. Benda ini adalah fakta, benda ini adalah realiti. Kita sendiri tak perkasakan bahasa kebangsaan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, berapa banyak forum, seminar, program-program perbincangan yang dibuat dalam bahasa Inggeris? Banyak. Kadang-kadang kan sampaikan kita rasa macam kita ni bukan dekat Malaysia. Semua benda dalam bahasa Inggeris. Saya tak kata salah bercakap dalam bahasa Inggeris, tetapi ini keterlaluan. Sampaikan seolah-olah bahasa kebangsaan ini terus diketepikan. Nak mencari kerja, lagi dahsyat. Tak tahu bahasa Melayu tak apa, tapi wajib tahu bahasa Inggeris. Tuan-tuan, kalau kita pergi ke Jerman, pergi ke Turki, pergi ke Jepun ke, mereka utamakan bahasa mereka dulu. Sepatutnya kita dah buat benda ni sejak zaman merdeka dulu. Tapi sampai ke hari ni pun saya tak nampak apa inisiatif yang kita nak buat untuk memperkasakan bahasa kebangsaan kita. Indonesia, orang di sana semua bercakap dalam bahasa Indonesia. Sekalipun mereka ada suku yang berbeza, ada orang Jawa, ada orang Melayu, macam-macam provinsi yang ada di sana, tetapi mereka masih lagi bercakap dalam bahasa Indonesia. Tapi ini tak berlaku di Malaysia. Sudah tentu orang akan ketawakan kita. Mana mungkin kita berlawan dengan negara Indonesia nak jadikan bahasa kita sebagai bahasa ASEAN, tapi kebanyakan rakyatnya tak boleh bercakap dalam bahasa kebangsaan dengan baik. Ini satu perkara yang melucukan. Ambil contoh Melayu di bandar. Melayu di bandar suka bercakap dalam bahasa Inggeris tau. Kalau kita pergi jumpa beberapa rakan-rakan yang nampak macam agak sedikit berkerjaya tinggi ni, pergaulan mereka selalunya dalam bahasa Inggeris. Susah nak tengok yang bercakap dalam bahasa Melayu. Kalau bercakap dalam bahasa Melayu pun akan bercampur bau. Jadi ini adalah satu masalah. Bermakna kita ni tak bersedia nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Kenapa Malaysia nak jadikan bahasa Melayu ni sebagai bahasa ASEAN? Sebab kita punya populasi besar. Kalau kita himpunkan, gabungkan populasi Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura yang bercakap dalam bahasa kebangsaan besar. Jadi itu sebab kenapa kita nak jadikan bahasa kita ni sebagai bahasa ASEAN. Bila kita katakan jadi bahasa ASEAN, nanti bila dalam forum, dalam seminar, kita boleh saja bercakap dalam bahasa kita. Contohnya kalau kita nak buat program-program himpunan antara menteri-menteri di ASEAN, kita boleh buat dalam bahasa Melayu. Kemudian kita ada penterjemah. Jadi itu kebaikannya, dan ini peluang untuk kita melihat bahasa kebangsaan kita di seluruh negara-negara ASEAN. Oke ya, jadi ini adalah teman-teman ya, ini adalah salah satu ungkapan tamparan keras dari salah satu YouTuber yang dari Melayu Malaysia sana ya. Itu adalah mungkin ungkapan jujurnya beliau. Nah, kita bisa tahu bagaimana perkembangan dan juga peningkatan bahasa Melayu yang ada di sana. Dan kita juga tahu perkembangan di Indonesia untuk bahasa Indonesia seperti apa menurut orang Malaysia tersebut ya kan. Nah, kali ini setelah kita nonton video yang diungkapkan dari YouTuber tersebut, ini kita akan nonton sebuah juga video dari ungkapan seorang dosen yang mengajar bahasa Melayu di luar negeri. Seperti apa videonya? Langsung saja ke videonya. Halo, salam jumpa lagi di channel ini. Ya, kali ini kita kembali mereaksi beberapa video yang mengulas tentang perkembangan bahasa Melayu di luar negeri.
Namun sayangnya tetap ada embel-embel bahasa Indonesia dalam proses pengenalan bahasa Melayu di luar negeri. Oke, mari kita tonton videonya hingga usai. Oke, adakah mereka juga tertarik dan berminat adalah kalau dosen diajukan Dosen ataupun di luar dikemukakan, ditunjukkan ini bahasa Melayu? Okey, sebenarnya pada waktu saya belajar iaitu 4 tahun dulu, masyarakat Rusia belum kenal Malaysia rapat. Jadi apabila saya cakap saya menambil pengajian Malaysia, mereka belum mereka tahu tanya di mana itu Malaysia kan? Waduh. Mereka saya selepas itu saya cakap okey dekat dengan Indonesia, baru mereka faham. Olga Dekat tidak dengan tunjukkan Indonesia. petanya kan? Saya tunjuk peta, saya dah bawa dalam phone peta. Besarkanlah peta tu. Jadi tapi sekarang kerana TV, kerana ada mass media, jadi mereka lebih tahu tentang Malaysia dan sebenarnya mereka mula untuk minat, malah apabila mereka faham bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia, mereka boleh berbahasa di Indonesia dalam bahasa Melayu juga. Jadi sekarang masyarakat Rusia semakin berminat. Ya. Jadi mungkin Olga ada soalan Dr. Lim Sweeting boleh? Ada soalan tak? Oh, soalan balas. Soalan balas. Soalan balas. Sebagai cikgu bahasa Melayu, saya ada soalan spesifik. Bagaimana membuatkan pelajar-pelajar bahasa Melayu, orang asing, mengamalkan bahasa Melayu, bercakap dalam bahasa Melayu dengan orang Melayu sendiri. Sebab kadang-kadang kita cakap dalam bahasa Melayu, orang Melayu jawab dalam bahasa Inggeris. Betul. Hilang semangat. Saya di Korea dulu saya cuba nak buat tapi tidak ada pelajar. Apabila saya sidik-sidik rupanya pelajar di Korea tu dia kecewa dengan situasi di Malaysia. Graduan yang lulus daripada Jabatan Bahasa Melayu di Korea, apabila dia mohon kerja ke Malaysia, di Malaysia pun menggunakan bahasa Inggeris. Dia dah menguasai bahasa Melayu bagai-bagai, tapi bila pergi ke sini dia temu bual dalam bahasa Inggeris. Sebab itu bila salah satu tugas penyandang kursi ni adalah membawa pelajar Korea ke Malaysia untuk menyambungkan pelajaran. Saya pujuk-pujuk dalam satu kelas tu ada lebih kurang 100 lebih, seorang je pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran di peringkat masters ke Malaysia. Itu pun hati saya. Saya pujuk-pujuk, dia kata okeylah Prof, saya pergi. Sebab kalau tak saya tak ada KPI. Pergi ke Korea 2 minggu dia nak balik. Saya kata kenapa awak nak balik? Dekat UKM semua cakap Inggeris, kata dia. Saya datang ke Malaysia ni dengan pinjaman bank nak belajar bahasa Melayu. Lebih baik saya pergi ke Jogja, dia kata. Jadi bila saya buat satu kajian, 99% daripada pelajar tu semua nak ke Indonesia. Sebab di Indonesia lah bahasa Melayu, bahasa Indonesia dia akan bertambah baik, peluang pekerjaan di Indonesia. Sebab di Indonesia memang mencari pelajar Korea yang fasih berbahasa Indonesia untuk bekerja di Indonesia. Sedangkan kita mencari pelajar Korea yang fasih berbahasa Inggeris untuk bekerja di sini. Jadi sebab itulah akhirnya tak ada pelajar tak berminat belajar bahasa Melayu di negara Korea itu. Sebab kata dia tidak ada masa depan. Lebih baik belajar bahasa Indonesia. Iya, oke ya. Benar sekali. Jadi ketika kita sudah capek-capek belajar bahasa Melayu gitu kan, untuk orang Malaysia atau Korea udah belajar bahasa Melayu Malaysia dan pengen nyari kerja di Malaysia, ternyata malah di Malaysia tersebut malah menggunakan bahasa Inggris, itu hal yang sedikit mengecewakan karena sudah bekerja keras. Nah, itu untuk video yang kali ini, dan selanjutnya ini ada video juga lanjutan untuk menanggapi beberapa video yang sudah ditayangkan. Nah, ini ada langsung juga dari YouTuber dari Malaysia juga. Seperti apa sih videonya ya kan? Mari kita tonton videonya. Adakah bahasa Malaysia masih lagi berguna pada zaman sekarang ni? Nah, berguna pada apa zaman enggak teknologi ini? digunakan secara meluas, pada zaman di mana maklumat dan ilmu pengetahuan tu boleh diperolehi di hujung jari je. Berguna apa Pada enggak? zaman di mana semua orang boleh berhubung di antara satu sama lain dengan cara yang amat mudah tanpa nak mengira anda menggunakan bahasa apa sekalipun. Nah, nih. Itulah antara persoalan yang bermain dekat fikiran saya ni. Sebenarnya saya dah lama nak bincangkan isu ni, tapi saya biarkan macam tu saja.
Tapi masalahnya sejak akhir-akhir ni, isu penggunaan dan kepentingan bahasa Malaysia ni telah dipersoalkan berkali-kali. Saya perasan kan isu ni dia mula jadi lebih besar apabila Datuk Seri Ismail Sabri, kita punya PM tu, dia mahu menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantara di antara negara-negara ASEAN. Ramai orang yang kutuk dia. Ramai orang yang gelak dekat dia. Kalau anda pergi tengok dekat media sosial macam Facebook dan Twitter dan sebagainya kan, kalau anda pergi baca komen-komen orang kan, maka anda boleh fahami bahawa ramai orang beranggapan apa yang dah dibuat oleh Datuk Seri Ismail Sabri itu adalah satu perkara yang merepek. Nak memartabatkan bahasa Malaysia itu adalah perkara yang merepek bagi mereka. Kenapa saya buat episod ni? Kenapa saya terpanggil untuk nak buat episod ni? Kerana saya dah nampak penggunaan bahasa Malaysia kita ni dah jadi macam tak apa-apa. Apakah punca masalah ni? Siapa yang bersalah terhadap apa yang berlaku pada bahasa Malaysia ni? Nah, apa kira-kira yang bersalah dalam bangsa Malaysia ya kan? Nah, karena apa ya, YouTuber Malaysia ini membuat ungkapan seperti itu mungkin karena sudah lelah dia ya dengan peraturan-peraturan yang ada dan juga bangsanya sendiri atau warganya sendiri ya kan. Kepada bahasa kebangsaan negara kita. Sebelum kita nak salahkan bangsa lain, sebelum kita nak salahkan negeri lain, sebelum kita nak salahkan makhluk lain ke apa ke, kita salahkan diri kita dulu. Anda sedar tak? Kita orang Melayu ni merupakan salah satu punca kenapa bahasa Malaysia jadi macam sekarang ni. Aduh. Kembali lagi ke diri sendiri. Kenapa bangsa Malaysia atau Melayu itu jadi seperti ini? Itu kembali lagi pada warganya atau diri kalian sendiri ya. Seperti apa gitu kan. Apa yang kita dah buat dekat bahasa kita? Apa yang kalian dapat dengan bahasa kalian gitu kan? Apa kira-kira, coba kalian pikirkan. Kita orang Melayu sendiri ni pun masih ramai yang tak fasih nak menggunakan bahasa Malaysia. Nah, ini juga permasalahan ya kan. Orang Malaysia pun masih belum fasih menggunakan bahasa Melayu atau Malaysianya tersebut. Tak reti nak menggunakan bahasa Malaysia dengan betul, malah merosakkan lagi bahasa kita tu. Waduh. Duk guna lu gua sana sini, guna bahasa ini nih. Bahasa rojak, bahasa blender, bahasa tanah liat apa tau. Bukan hanya untuk nak bersembang dengan kawan-kawan. Bahasa yang dah rosak tu digunakan merata dalam filem, dalam drama, dalam radio. Sekarang ni lagi teruklah dengan social media. Nah, oke ya. Ini adalah beberapa ungkapan dari sebuah video dari YouTuber ataupun dosen juga. Dan ini adalah permasalahan yang ada di Melayu saat ini sehingga bahasa Melayu Malaysia saat ini masih belum berkembang. Itu karena masih banyak permasalahan-permasalahan yang ada di bawah maupun di atas ya teman-teman. Nah, menurut kalian apa sih tanggapan yang bisa kalian tangkap dari video tersebut? Silahkan kalian komen di kolom komentar tentunya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih sudah menonton sajian dari channel YouTube Hasyim Asyari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.